Sambungnya hak baru ni, hadis Ummu Zar'in, tak habis lagi. Iaitu kita sudah sampai kepada yang ketujuh, perempuan yang ketujuh. Perempuan yang ketujuh berkata, Zawji ghayaya aw ayaya tabaqa kullu da'in lahu da'un shajjaki aw fallaki aw jama'a kullal laki. Boleh juga kita baca syajjak aw fallak aw jama'a kullal lak. Yang ketujuh berkata, suami saya ghayaya, sangat terpesong, sangat terpesong orangnya. Atau syak perawi ayaya. Dalam setengah-setengah riwayat tidak ada syak di sini, hanya yang ada ialah ayaya. Ayaya, bukan ghayaya, itu tidak ada. Boleh kita lihat, tengok dalam syarah Imam Nawawi itu. Demikianlah di dalam riwayat ini tersebut ghayaya dengan ghain, au ayaya. Dalam kebanyakan riwayat dengan mu'jamah, maksudnya ghayaya. Tetapi Abu Ubaid dan lain-lainnya menafikan, dia menolak, dia tak terima hak sebut dengan ghain tu, ghayaya. Yang betulnya kata dia al-muhmalah, yakni hak tak ada titik, iaitu ayaya. Seperti dalam setengah-setengah riwayat tanpa syak, iaitu ayaya. Iaitulah orang yang tidak dapat melahirkan anak, la yulqih atau la yulaqih, tidak dapat melahirkan anak kerana kelemahannya. Kelemahan orang panggil tenaga batinnya. Waqila, ada juga ulama mengatakan huwal innin. Innin ialah mati pucuk, orang kata. Kalau kita kata mati pucuk, suami saya mati pucuk, iaitu orang yang tidak mampu bersetubuh dengan perempuan, tidak berdaya. Lepas tu Qadhi Iyad berkata, kalau kata ghayaya ada beberapa maknanya. Boleh jadi dia diambil daripada ghayaya, iaitu kegelapan. Wa kullu ma azalla syakhs, dan segala apa yang menutupi atau menudungi seseorang itu orang panggil ghayaya. Iaitu suami saya ni gelap, dia tak nampak jalan ke satu, gapo-gapo pun. Tak nampak jalan ke satu pun, nak kerja, nak gapo, buntu, gelap. Ataupun maksud dianya, perempuan ini menggambarkan suaminya bithiqalir ruh. Thiqalir ruh maksudnya pemalas. Bila malas tak nampak jalan, nak kerja gapo, nak buat gapo-gapo, itu maksud dianya, dia nak menggambarkan suami dia ni pemalas. Tak nampak apa-apa jalan untuk dibuat, untuk penghidupannya. Seperti teduh yang berlapis-lapis gelapnya, tidak ada langsung cerahnya. Ataupun boleh juga kita kata seperti yang kita terjemah tadi, suami saya ini ghayaya, sangat terpesong daripada ghay, iaitu al-inhimak fi syarr, iaitu dia ni asyik tahu nak buat benda tak molek saja, benda yang salah saja. Itu beberapa makna yang diberikan oleh ulama, yang disebutkan oleh Imam Nawawi.
ikut kita lah nak ambil mana daripada hak tu. Dengan sebab tu kalau ada orang yang terjemah gini mungkin betul juga, tengok dulu. Dia pilih hak mana satu. Ada kalanya orang terjemah dia tak boleh nak terjemah sekaligus belaka. Gitu. Tabaqa maksudnya seorang yang bodoh, sangat bodoh. Ada satu makna tu. Yang keduanya orang yang tidak mampu bercakap. Tabaqa seperti bibir dia ni melekat. Melekat. Jadi tak boleh nak kecek. Yang ni lemah, seorang yang lemah, tidak mampulah. Nak kecek pun tak kerti. Ini sifat gambaran yang diberikan oleh perempuan yang ketujuh ni. Yang ni berdasarkan riwayat ni ada syak perawi, sama ada dia kata ghayaya ataupun ayaya. Kalau kata ghayaya, bermakna suami saya ni seorang yang tak nampak jalan untuk mendapatkan penghidupan dia, tak nampak jalan, buntu. Ataupun suami saya ni seorang sangat pemalas, tak sibuk kerja. Kalau kita kata ayaya, mengikut setengah-setengah riwayatnya tak ada syak begini. Ayaya ada satu makna, dua makna yang diberikan tadi. Yang pertama iaitu tidak dapat melahirkan anak. Tak kira lah apa sebab, boleh jadi dia bukan tidak mampu bersetubuh dengan isterinya, tapi kerana sesuatu penyakit kau kita kata, ataupun memang dengan makna mati pucuk, jadi memang dia tidak mampu. Kedua-duanya bolehlah mana satu itu kita kata. Jadi hak lebih sesuainya wallahu alam, tak tahulah hak sebenarnya. Adakah maksud dia mati pucuk ataupun tidak mampu melahirkan anak? Tidak semestinya mati pucuk. Walau bagaimanapun ini adalah sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak disenangi, tidak disukai oleh orang-orang perempuan. Satu lagi, yang ketiga lah, kalau mengambil kira di sini tu. Yang ketiga tu tabaqa, yakni bodoh ataupun jahil, berlapis-lapis, bertindih-tindih kejahilannya. Kullu da'in lahu da'. Semua penyakit ada pada orang, kekurangan yang ada pada orang ada belaka dia, ada belaka padanya. Itu katanya. Dia cerita ni lah, antara sebelah orang ni bagi cerita ni, bagi riwayat kekurangan suami ataupun kelebihan kau kepada dia, jangan susu. Bersumpah untuk cerita hak sebenar, tak susu. Mana kira-kiranya kullu da'in lahu da'un, maksudnya dalam syarah Imam Nawawi itu dia disebut jami'u adwa'in nas mujtami'atun fi. Semua penyakit yang ada pada orang itu terkumpul pada dia, ada berlaku pada dia. Betul kalau begitu, ataupun pada anggapan dia, oleh kerana dia tidak suka kepada suami dia, itu tak kira lah tu. Tapi gitulah hak dia katanya, gitulah hak dia kata. Jadi tidak semestinya hak dikata tu sungguh. Sungguh tak mesti. Kalau kita kata sungguh lah, maka makna ni gambaran seorang yang teruk lah, seorang lelaki yang teruk lah. Syajjaki au fallaki, kalau tidak dia memecahkan kepalamu, dia akan mematahkan tulangmu. Ini perangai dia. Jadi perangai dia nya tak boleh kalau kadang-kadang. Kalau kita tegur dia, kata ke dia kadang-kadang tak boleh. Kalau kata dia bahaya. Jadi bahaya tu sama ada pecah kepala, syajjak, ataupun patah, itulah, ataupun boleh sakit kan. Falak itu sama ada patah ataupun boleh sakit. Kalau tebal-tebal kata ke dia, au jama'a kullal laki, atau kedua-dua sekali boleh, kata dia. Pecah kepala pun boleh, patah tulang pun boleh, ataupun boleh menyakit. Boleh jadi belakang kalau kata kadang-kadang. Jadi kita duduk dia senyap, tak kata apa. Ini gambaran
seorang perempuan terhadap lelaki, suami dia yang teruklah, tidak disenangi. Yang ke-8 berkata, zauji ar-rihu rihu zarnab wal massu massu arnab. Suami saya baunya atau wanginya seperti wangi pokok zarnab, sejenis pokok yang wangi baunya. Wal massu massu arnab, sentuhannya adalah sentuhan arnab, mana sangat lembut orangnya, baik, mesra, bau sedap dah. Bau sedap tu sama ada tubuh dia bau sedap ataupun dia beri pakai air wangi kau, tak kira lah. Pakai air wangi semua tak boleh kalau tak bau sedap. Begitu juga sentuhannya, maksud dia di sini iaitu pergaulan dia baik, tak ada jauh sekali dia nak kata nak pukul, nak tampar, nak sepak ke apa tu, jauh sekali. Ni baik sangat orangnya, lembut sangat. Seseolahnya seperti bulu arnab lah, kita jamuh tu lembut, gitu. Ni hak puji. Dia puji suami dia, puji. Yang ke-8 ni dia puji suaminya. Yang sebelum pada ni kebanyakannya tidak puji, keji lah. Yang ke-9, zauji rafi'ul imad tawilun nijad azimur ramad qaribul bait minan nad. Dalam setengah-setengah nuskhahnya Imam Nawawi kata lagu ni lah, qaribul bait minan nadi, ada ya lagu tu. Inilah yang fasih mengikut bahasa Arabnya. Tetapi yang masyhur dalam riwayat ni, dia kata buang ya tu supaya jadi liyatim masaj', supaya sajak tu jadi tubik, seperti kita baca tadi lah. Kalau ada ya tu, qaribul bait minan nadi, itu tak serupa bunyi tu, tak serupa bunyi. Tapi kalau kita kata qaribul bait minan nad, serupa belakang tadi, hujung dia tu dad, itu jaga saja. Kecek lagu ni dia nukih orang tu kecek. Dia tu kecek, dia kecek tu berentak, berirama lagu tu lah. Sebab semalam lah kita jumpa tu, apa ni, idza afal wabar wa bara ad-dabar, tu wa dakhala safar, tu kan dia akhir dengan ra. Biasa orang Arab kecek lagu tu. Ayah ada dulu rajin, dia kata, dia pesan lah pada orang nak nikah, pepatah Arab kata dia, dia pun sebut lah, az-zawaju farhu syahar wa ghammu dahar wa kasru zahar tulad dahar. Dia kata sebut tu, nikah ni gomoh sangat, sibuk sangat tu dah. Farhu syahar, sukanya sebulan saja. Wa ghammu dahar, sedih setahun. Wa kasru zahar, pecah belakang, patah belakang, mana teruk dah, susah. Tulad dahar, sepanjang masa. Itu orang Arab kata lah, bukan hadis. Tidak hadis. Tengok dia bunyi serupa tu, ra. Kalau sini nak dal akhir dia, serupa. Sebab apa? Dia kata liyatim masaj'u, supaya sajak dia tu jadilah. Kalau kita ada ya gini, tak tubik lah. Sebab semalam kalau kita bubur baris akhir tu, tak jadi akhir. Tak apalah. Dia kata suami saya ni rafi'ul imad, tinggi tiang rumahnya. Ini kinayah, boleh jadi benda ni dia sebut sungguh. Kinayah ni bahasa kinayah orang panggil. Kinayah ni boleh dimaksudkan hak sengoti pun boleh jadi. Ramai orang rumah tinggi, jadi tiang rumah dia tinggi. Boleh jadi juga maksud dia lagu lain. Maksud dia nya orang yang senang, kaya, mewah. Kalau rumah tu apa ni, tiang rendah, tidak mewah, tidak lega, tidak selesa. Kalau ramah sikit, tak perlu kejap belakang. Misalnya kita kata, jadi bila tinggi tu menunjukkan kemewahan, kehebatan.
Orang yang buat lagu tu orang-orang kaya lah, terutamanya pada masa tu. Orang yang biasa-biasa ni tidaklah tinggi. Sebab nak tinggi tu dia kena kuat, kukuh, belanja pun banyak. Jadi itu maksud rafi'ul imad, ataupun lambat kepada rumah ketua pemimpin lagu tu lah gambaran rumahnya. Dia nak ayatnya suami saya ni pemimpin masyarakat. Tawilun nijad, panjang sarung pedangnya. Ini semua bahasa kinayah berlaku. Orang panggil kinayah. Bahasa kita tak tahu ke dia panggil kalau lagu tu. Kinayah lah. Nak pakai makna asal pun boleh juga, tidak pakai makna asal pun boleh. Tapi yang dimaksudkan bukan makna asal. Kalau nak royak sarung pedang panjang, nak ke dia? Tak ada maksud. Sarung pedang panjang. Sebab di kalangan orang Arab ni, dia sarung pedang panjang maknanya orang tu mesti tinggi, tak kira orang tu rendah, renek. Orang tinggi dia kepada mereka lah, pada anggapan mereka orang tinggi orang berani, kuat, orang yang bersemangat tinggi. Itu pada anggapan dia, tidak semesti betul ni benda ni. Jadi bila dia sarung panjang, sarung pedang panjang, bermakna dia orang tinggi. Sekurang-kurangnya kalau kita kata nak menggambarkan comel, bukan renek, rendah, apa nama ni, pendek, kita kata tak comel. Kalau orang tinggi comel, maksud dia nak ayat comel lah, orang tinggi tubuh lepas tinggi. Kalau tidak maksud berani, kalau tidak maksud hak lain-lain pun, maksud lain-lain ni bukan maksud panjang sarung pedang semata-mata dak. Sebab kalau orang pendek lagu mana, sesek lah. Kalau dia pakai sarung pedang panjang, sesek lah, apa ni, sapu tanah. Tak sesuai. Orang ni dia buat padan dengan dia sebab pakai baju lah. Tak pakai baju lah, panjang tangan ni sampai tudung tangan. Ataupun kalau sikat sangat, tak comel. Ni dia nak ayat orangnya tinggi. Azimur ramad, orang besar. Abu kayu hak dia buat masak. Zaman dulu orang masak dengan kayu. Ataupun orang mendapatkan cahaya dengan membakar kayu zaman dulu. Jadi di sini dia nak ceritanya bukan abu dia banyak semata-mata. Dia nak ayatnya bila abu banyak, ini menunjukkan dia ni orang pemurah, selalu dikunjungi oleh tetamu. Bila tetamu pergi buat makan, masaklah. Bila masak jadi banyaklah abu tu. Kalau makanan hak biasa je rumah, penduduk rumah, penghuni rumah hak biasa, tak banyak. Dia nak ayat ni, dia ni orang pemurah, ataupun dia ni orang yang dikunjungi oleh orang lah. Mestilah orang istimewa, mestilah orang yang ada kelebihan dia, nak minta tolong kau, nak gapo kau. Maknanya dia nak ayat orang pemurah dan orang yang menjadi rujukan orang. Dua. Yang ketiga boleh jadi juga dia nak ayat sini cara sampai dulu. Dia pasal api ni depan rumah dia, supaya orang nak lalu senang cerah, jadi tidak kata gelap. Nak lalu pun payah, sepak tunggu kau gapo kita kata. Ada. Ni pasal cerah. Kalau kita learn ni kat tepi rumah kita pasal lampu. Pasal lampu, tak ada faedah gapo kita dalam rumah, tapi orang nak lalu-lalu tu selesa untuk dia. Dia nak ayat ni orang baik, orang yang menjaga kepentingan dan kemudahan orang lain. Bukan jenis kupi, bukan jenis kelorek, kedekut, dak. Dia nak tutup lampu. Ada. Di zaman dulu lah, itulah cara dia. Nak bui orang dapat cahaya, dapat cerah, dia pasal lah. Jadi pasal itu tak ada faedah gapo dia di luar rumah. Tapi untuk orang yang lalu-lalang, selesa. Binatang-binatang pun tak mari, takut. Jadi dia jaga kepentingan orang. Dia nak ayat tu. Tapi boleh jadi kita kata pakai makna asal pun boleh jadi. Boleh juga. Tapi tentu di sini kita faham dengan sendiri maksud dia bukan hak asal. Sebab kalau ayat hak asal tak ada faedah gapo. Maksud hak asal, dia kena maksud hak tersirat di sebalik tu, barulah ada seni. Sebab kita katalah, kita pergi di rumah orang tu, kita kenal anak dia ada beberapa orang dalam rumah tu. Comel-comel kat betul dalam depan rumah dia tu, dia tanam pokok bunga ada 2-3 kutu.
kita serah kenal bunga ni lah. Misalnya kita kata kita nak ambil kita lah sekutung tak apa dah. Tu dia kalau dia faham bahasa kinayah tu, ya kan maksud dia bunga tu hak depan rumah tu, maksud dia nya kalau dia nak, maksud dia nya anak dia hak dalam rumah tu. Tu bahasa kinayah. Dia halus sangat. Tidak kasar, pergi royak gai depan dah. Kejut orang. Bahasa halus. Dia kata lagu tu. Kalau orang cerdik dia faham. Itu maksudnya. Ambil lah. Tak boleh ambil lagi. Misalnya dia kata lah, pasal ni ada dah cadai kau ni. Ada orang berlakon dah. Dia misalnya dia. Ada orang berlakon dah tu, bunga-bunga tu. Ni nak beri kau ni nak beri kau ni, misalnya dia kata. Maksud ada orang lain lah. Tapi kalau dia kata boleh lah, tapi tidak lah ni ni tak kembang molek lagi, biar dia kembang dulu molek. Misalnya itu bahasa kinayah berlaku. Supaya ni qaribul baiti minan nad. Qaribul baiti minan nad, dalam matan tu dia ada dah, tak ada ya. Tapi dalam bawah ni dia ada ya. Dan dia sebut dalam nuskha-nuskha ginilah, kata dia ada dengan ya tu. Hak ni yang mengikut fasih dalam bahasa Arab ni. Tapi yang masyhur dalam riwayat buat supaya hak datang. Dalam setengah-setengah kitab mungkin lagu tu mungkin beza tu kena ambil kira lah. Hak dia sebut ni. Jadi qaribul baiti minan nad, dekat rumahnya dengan kelab, tempat perhimpunan orang, dengan majlis. Majlis, tempat orang berhimpun, tempat orang berbincang, tempat orang bermusyawarah tu. Ini semua ni bahasa kinayah berlaku. Sebab kita kata rumah dekat masjid. Dekat masjid tu maksudnya orang yang pergi masjid lah. Kalau tidak, dia tidak pilih situ. Tapi ada juga orang yang tidak tak ada maksud duduk dekat masjid tu kerana nak cara ke masjid, nak pergi ke masjid. Dengan maksud lain ada juga. Tapi hak umumnya apabila kata dekat dengan masjid tu, bolehlah duduk situ. Masjid dekat juga dengan tempat duduk anda tu. Misalnya dia tulis surat kau, tulis mesej kau tak. Dia kata gitu. Ya si ayah ni pun senang hati, sebab dia rakyat dekat dengan masjid. Banyak perkara lah kebaikan je. Kan dia fikir gitu, dia berasa begitu. Supaya juga hak ni bila kata dekat dengan kelab tu, maksudnya ni orang penting ni, tak boleh duduk jauh. Orang penting dalam masyarakat, pengerusi kau, kita kata bendahari kau, setiap usaha kau, ikutlah orang penting. Jadi rumah dia kena dekat. Kalau jauh susah. Sebab kerap kali nak mesyuarat, nak kapur, nak bincang, pergilah situ. Kalau jauh susah. Nak rakyatnya orang penting, orang berkedudukan dalam masyarakat. Walaupun rumah dia tu sebenarnya tidak dekat dengan kelab, boleh kita kata lagu ni tidak salah. Sebab maksud dia orang yang penting dengan persatuan tu. Tidak semesti rumah dia dekat sungguh. Tak mesti. Dia nak ayat di sini penting orang tu. Bagi persatuan tu dia adalah seorang yang penting. Jadi perempuan yang ke-9 ni pun nampaknya puji suami dia. Jadi orang perempuan, mana kalau dia kecek sama dia tidak royak hak uduh saja, hak molek tu pun dia akan royak juga hak molek lebih dia. Sebab apa? Dia nak nyahu. Dia lebih. Dia nak nyahu. Jadi hak lain pun jadi berasa gitulah. Kalaulah hati dia molek, dia rasa Allah bertuah lah demo boleh suami lagu tu. Kita mana dapat, tak ada lagu tu. Mungkin dia ada idea dia pula. Cara nak suruh suami awak jadi gini dia. Dia ada faedah kecek tu. Tidak saja. Jangan kita tengok dari segi buruk saja. Jadi orang perempuan kalau dia duduk gitu pun ada faedahnya. Boleh jadi dia kata begini ini masalah. Dia pun kalau lagu ni sini lah tempat dia. Kamu boleh jumpa dengan doktor ni kau, tu bomon ni kau, gapo kau misalnya. Kita kata dia boleh ada faedahnya. Jadi tidak kata orang perempuan ni hak senyap saja tu bagus, tidak. Royak lah. Tapi cumanya kena royak tu kepada yang amanah. Kalau royak tu semata-mata jadi pecah rahsia, habis orang tahu kekurangan kita, kekurangan dia juga. Tu tak cerdik lagu tu. Kekurangan dia lah juga maknanya. Tapi kalau dia royak tu molek, kena tempat, itu memang sepatutnya.
Sebab kalau dia tak royak, dia tak akan dapat penyelesaian. Itulah cara dia nak cuah perasaan. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun gitu juga. Orang lelaki pun gitu juga, terutama orang rapat-rapat jadi royak. Tapi orang rapat pun kalau dia tidak dapat menyelesaikan masalah kita, bahkan dia tahu rahsia kita, dan dia tu orang tak molek, akibatnya tidak baik juga. Tidak baik juga. Yang ke-10 kata, suami saya Malik, pemilik. Wa ma Malik. Orang tahu pemilik lagu mana? Malikun khairum min dhalik. Suami saya memiliki segala yang lebih baik daripada hak sebut-sebut sebelum pada ni. Kalau hak sebelum pada ni sebut molek gini, sentuhan arnab, baunya seperti bau zarnab misalnya, suami aku lebih lagi daripada semua. Hari ni dia nak royak molek suami dia tu bagus. Dia ada banyak unta, kata dia, suami saya. Qalilatul masarih, tapi tidak banyak tempat lepas unta tu, tidak banyak, sikit je tu. Sebab apa? Dia nak royak orang mewah, senang. Kalau orang yang tidak senang, dia akan buat pergi unta tu pergi cari makanan dia tu, pergi rata. Ni dak duduk tepi sekitar rumah dia. Sebab apa? Dia ada anak kholi ramai kan, hamba sahaya dia ramai, pergi cari makan dia mari. Jadi tak payahlah unta dia pergi mana-mana, ada di sekitar tu je. Itu dia nak cerita qalilatul masarih. Banyak unta. Unta-unta dia ni kalau dengar mizhar, bukan muzhir, tak, mizhar, kalau dengar kecapi, dengar apa ni orang kata, apa ni supaya gitar tu orang Arab, gambus, bulat, kalau dengar gambus kau kecapi kau gapo kau, yakinlah mereka, yang ni unta-unta tu tak lama dia nak mati, nak kena sembelih lah. Pasal apa? Tahu dah sekali. Kalau bunyi lagu tu tanda lah ada tetamu mari. Bila tetamu mari, orang jauh mari, dia pun suruh lah, suruh orang-orang gaji dia tu main gini, main music juga. Puak-puak unta tu pun yakinlah, kata dia, mana dia kira unta-unta tu pun, binatang ni pun kalau lama-lama kan dia tahu juga, dia pergi juga, dia tahu juga. Sebab musim-musim raya tu kalau lembu-lembu jadi backing tu, dia bang juga, darah dia bang. Jadi binatang-binatang ni pun, dia pun lagu tu dia jadi biasa nak royaknya sama-sama lagu ni lah keadaan suami dia. Jadi jaga nak melayan orang kaya, sebab kaya senang lah tu. Lepas tu kak main muzik, minum, sembelih unta. Puak-puak dia lah kena sembelih, puak-puak unta. Jadi unta tu yakin bahawa tak lama lagi puak-puak dia akan mati, kat mana-mana. Kena sembelih, maksudnya kena sembelih. Pasal apa? Pasal suami dia ni pemurah, tidak kata orang gigis sajalah. Yalah, kalau kita setengah-setengah orang tu pergi, air sejuk pun tak boleh minum. Pergi di rumah, setengah-setengah tu dengan pengaknya, dengan gotunya, pas sebentar lagi gol air pula. Sekarang pasal orang tidak serupa, orang jenis kedeku, orang jenis murah, orang jenis tak erti pun boleh jadi juga. Makan manis macam dah, dengan pengak, dengan gotu pun boleh jadi juga. Bukan hak murah tu iyalah, tapi murah dalam keadaan tak erti, tu pun tak sah juga. Mari dengan teh semacam ni, setiap mari teh, berapa kali minum teh, teh susu tu pula tu dah minum semacam, tak kembang perut. Ada juga lagu tu. Jadi murah tak kena, tak cara lah tu. Ni nak raya adat dia. Suami dia lagu ni lah orangnya. Di kalangan dia tak ada waktu bit teh. Zaman lon ni je waktu bit teh ni, orang mari di rumah ni waktu bit teh kopi gapo sampai hari tu dak sebelah unta. Sebelah kambing. Kalau di kalangan orang Arab lagu tu cara dia. Pak ni pun ada lagi juga, tapi tidaklah seumum dulu. Kalau dulu memang lagu tu lah. Dia nak royaknya orang suka pergi. Bila orang, sebab apa orang suka? Sebab saat ni
Ada juga orang tak segi, dia pergi sekali tak segi dah, pak mati aku tak segi dah umur dia. Pak bila aku tak segi dah, apa dia? Orang dia jadi sungguh pula. Dia nak ayatnya baiklah ni. Kebaikan dia jadi mana? Jenis gini. Suka benar cara kau orang. Kadang-kadang bini tu pula menyampah. Wah, klik sains semacam. Bunyi muzik semacam dia tak cara ke bini. Dia suka dengan sains-sains dia. Ya bini lah kena susah. Ada juga lagu tu. Ayolah belakang lah tu. Kita tak tahulah hak mana sama maksud dia. Nak royak je baik. Ada kalanya baik telajak tu baik dengan sains-sains. Bini tak cara mana. Mula-mula lepas pada tu tak cara. Ada juga lagu tu. Ada juga hak bini cara juga. Hak sains pun tidak putus. Ada juga. Kalau lagu tu molek lah. Dia baru suka baru dia meriah. Orang perempuan dia suka meriah. Pasal orang pergi mari sok meriah. Itu yang ke-10 kata. Yang ke-11 kata, suami saya Abu Zara'in. Mu tahu apa Abu Zara'in? Anasa min huli udhunayya. Luyuk telinga kita kata dia. Kalau kita bahasa Kelantan luyuk telinga kita nya pakar subai. Anasat min huliyi udhunayya. Min huliyin udhunayya. Anasa min huliyin udhunayya. Dua telinga saya ni menyebabkan jadi gerak-gerak, goyang-goyang kerana perhiasan yang diberikan olehnya. Maknanya kalau kita bahasa kita Kelantan ni, kita kata siapa luyuk telinga ni nya pakar subai, macam-macam subai. Berat-berat pula tu, goyang-goyang lah. Dia suka tu orang perempuan tu lagu tu. Tapi ada juga yang tidak suka. Dia sibuk ni tempat kita boleh kira dah. Setengah-setengah negeri tu banyaknya perhiasannya. Atas kepala lagi, dahi lagi, hidung lagi no. Banyak daripada telinga lagi, telinga di atas lagi no. Cocok. Tapi dia tak apa kata dia suka. Nak ke mana? Tabiat dia lagu tu. Jenis-jenis sinar-sinar, kilat-kilat tu nampak suka. Kalau tu lelaki boleh bui hak tu, habis hering dia. Ada hak lagu tu, ada hak tidak lagu tu. Wa mala'a min syahmin adudayya. Dan dua lengan saya dipenuhinya dengan lemak. Jadi gemuk kita jamu dia, jamu ke dia. Berapa lengan saja? Dia nak ayat sini, bukan lengan. Kalau lengan saja besar laiku, dia akan jadi sekali lah lain pun berlemuk juga. Saja dia royak lengan sebab mudah nampak. Mana kita jadi gemuk metong, dia jamu ke dia. Gitu dia royak tu. Gemuk metong. Bukan gemuk ni lengan saja. Tapi lazim daripada apabila sebut lengan ni gemuk besar, hak lain-lain pun besar. Dia nyaho. Di kalangan orang Arab ni paklan ni pun dia nyaho. Orang ramai-ramai tu tak sekira lah ada hak pengaruh barat ke apa tu, dia lagu lain lah. Dia sukalah kurus peleting tu lah. Tapi kalau hak Arab hak lama-lama je ni, pai-pai lama dia tak suka kalau nikah jadi kurus. Buat apa tak jamu makan kau. Kedekuk kau tu lelaki muda. Macam-macam dia timbul kemuskilan. Kalau gemuk, jadi berubah daripada kurus jadi gemuk. Bagus. Mana suka bahagia lah. Itu fahamnya dia. Jadi nak ayat sininya, suami dia membahagiakannya dengan bagi makan cukup lah. Gapo dia nak. Siapa gemuk meto? Kita kata tak comel gemuk. Suku itu bab lain, dia masalah nisbi ni. Orang ni kata gini, ni kata gini. Di kalangan dia gitulah. Sebab itu kita tengok dulu kan, kalau dia mari nampak pelipak tepak, perut dia ni. Kalau dia pusing dia lah gitu, pelipak tai lapai jadi. Hak lagu tu jadi pelipak tai belipak perut dia jadi lapai, dia mesti gemuk. Dia kena hak lagu tu. Dia kena hak lagu tu. Gambaran dia comel kata dia anak orang tu. Dia nya lagu ni. Gambaran dia. Soal kita tidak suka lagu tu, itu soal lain. Dia berubah mengikut masa benda ni. Sebab sampai ni orang lelaki hak tokoh-tokoh sini, tokoh sini.
Oh tu kata hebat, comel dia kata. Orang zaman dulu kata lagu tu orang kerja sawah. Gitu dah. Tapi orang zaman dulu dia lagu lain. Dia berubah-ubah. Pengaruh ni biasanya pengaruh bangsa-bangsa ataupun golongan yang lebih majulah biasanya. Jadi terikut waktu. Berubah-ubah benda ni. Wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi. Dia memuliakan daku, dia bui segala kehendak aku, sehingga diriku berasa bangga. Diriku berasa bangga lebih. Kenapa dia nak bui? Kalau orang zaman lain tengok senang-senang tu kak, pakai nanti bayar, bawa bini pergi luar negeri lah, luar negeri, bawa pergi tu kak, ikut bini ambil, nanti bayar, ataupun nanti bui jet. Lagu tu lah. Kalau hak mewah, molek kalau tidak molek wala itu cerita lain. Dia nak ayat ni bagi orang perempuan setengah-setengah. Dia suka lagu tu. Suka dia tu molek kalau tak molek tak cara dia nak cerita orang zaman dulu ni, cerita Nabi royak ni. Cerita orang zaman dulu, bukan zaman Islam. Zaman dulu. Tapi manusia dia tetap ada perasaan, tetap ada benda yang dia suka, benda yang dia tidak suka, tetap ada. Zaman jahiliah, zaman mana pun tetap ada hak tu. Dia mendapatiku berada dalam ahli keluarga yang hanya mempunyai sedikit kambing di lereng gunung, dan dia letakkan aku di kalangan ahli keluarga yang merengkik, yang mendengus, yang menjerit, memijak, dan yang menampi. Maksudnya dulu saya ni tak ada belah mana, orang biasa je. Saya ni orang biasa, keluarga biasa je. Kalau di kalangan orang Arab ni dia raya ada kambing. Kambing tu tidak belah mana lah. Seperti kita kata ada motor, gitu. Mungkin ada kereta. Kalau kereta tu banyak perikat pula. Ni pula gitu. Ada kambing. Kambing tu pula Runaimah, sikit, kecil-kecil. Kambing hok tidak molek lah, bakar tidak molek misalnya kita kata, boleh jadi belakang lah. Dia nak rayak kecil, lekeh, dan tidak istimewa. Sebab tu dia guna di situ perkataan tasghir. Bukan ghanam, tapi Runaimah. Begitulah dia mendapati aku berada dalam keluarga hok setara tu. Lepas tu bila menikah dengan dia, buat klik lagi, masuk dalam keluarga yang ahli sahil. Sahil tu bunyi suara kuda merengkik. Di kalangan dia kalau kuda ke apa ni kak, semua ada kereta lah ni lah. Apa kita kata di kalangan ahli keluarga ada basikal. Lepas tu nyawa klik, ada kuda sampai itu habis ring lah. Zaman tak ada kereta, tak ada motor pun tak ada, gapo basikal pun tak ada. Jadi adanya kuda, unta, keldai. Tetapi itu bahan-bahan saja yang berbeza. Bahan saja. Zaman-zaman berubah ni bahan saja berbeza. Hakikatnya serupa. Kenderaan lah orang panggil kenderaan. Manusia ni semua dalam Quran sebut zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa dan seterusnya. Itulah menjadi manusia ni jadi suka kenal. Ada kenderaan comel, ada anak-anak pinak, ada macam-macam lah, tanaman. Itu hak manusia suka. Ni pula gitu. Dan atid tu apa dia? Bunyi suara unta. Jadi di kalangan dia kalau ada kambing tidak mewah, bukan orang kaya. Ada unta tu baru orang kaya. Lepas tu kalau ada unta merah pula, kau kaya benar lah. Ni banyak unta. Ada kuda, ada unta. Tak main kambing-kambing. Kita kata. Sebab zaman ni lagu lain, tapi hakikatnya hak tula je lah. Manusia ni perasaan gitulah. Dia tak tahu hak zaman dulu raja pun tak boleh. Kita orang biasa zaman ni boleh. Benda tu. Raja dia tu zaman dulu tak boleh. Kita ni orang biasa boleh. Tak tahu lagi kedapan dia, tak tahu. Manusia ni terpedaya begitulah. Dia merasa dia hebat, dia lebih dah. Padahal kalau kita bayarkan orang zaman dulu mari, hak raja mari, dia pun jadi
deki pula kita kepada orang biasa. Pasal apa segala kemudahan tak ada pada masa tu. Kemudahan ada jenis-jenis tadi. Wadaisin wa munaqqin. Ada yang orang yang jirik ya. Dia sebab kita orang zaman dulu ngirik kata ngirik padi tu. Nak mengasingkan padi daripada batai dia tu, jerami dia tu. Dia jirik. Jadi hak ni pun aku tu juga. Gandum ataupun padi, ada ni kaki tangan dia ni, anak buah dia, anak koli dia jung ngirik. Orang kata lagu tu lah. Mewahnya, senangnya. Bukan dia irit sendiri, orang lain. Ataupun binatang kau, binatang. Dia jirik dengan binatang nak mengasingkan butir tu. Biji padi tu daripada jerami dia. Tu dais. Wa munaqqin, ada pula yang menampi. Tapi, sebab kita tapi berah. Buat atas. Maknanya mewah lah. Semua ni digaji. Semua ni hamba koli dia belakang buat. Dia ni jadi ketua di dalam keluarga tu, dalam rumah tu. Dia ni jadi raja lah. Bayangkanlah betapa mewahnya dia, gembiranya, sukanya dia daripada orang biasa. Bagi siapa tahu kepada dia pada masa tu habis ring lah. Kita tak ada gap, orang tinggal ada tak cara orang ngirik ni. Tumbuk-tumbuk tak ada orang pakai mesin. Orang pakai mesin. Kuda-kuda apa tak ada, kuda nak dia kuda untuk. Kadang-kadang ngecik air kecing dia. Kadang-kadang ngecik tahi dia. Nyohor dia. Kalau kita kan. Tapi iyalah, itu zaman kita. Kita berasa kita zaman dia habis ring dah. Zaman orang lain ni habis ring dah ada kereta. Setara ni kereta go ni kereta kena habis ring. Dia tak tahu kalau Tuhan nak beri setiap orang ada helikopter. Kau saya esok dah. Orang biasa. Ada kapal terbang. Tak ada lah sama-sama ngaruk belakang sebenarnya. Tertipu kita, terpedaya dengan diri sendiri. Kita berasa habis ni padahal tak ada gapo. Hak sebenarnya dalam syurga. Tak ada kau satu dunia tak ada. Terus royak lah kapal terbang, helikopter, gapo pun tak ada. Sebab semua tu ada bahaya belakang tu. Naik pecah di atas tu kan. Habislah nyoh tu. Hak besar ke diri tu. Naik kapal terbang kau pecah di atas tu, tak ada bahaya belakang. Semua ada bahaya. Sedok ayat gapo-gapo. Kalau kata dunia, sebab tu bila masuk syurga tak ada gapo. Dalam dunia ni pun kita orang biasa fikir dia duk nyehun gapo je. Akan datang orang pula duk kata gitu kita. Begitulah. Hakikatnya semua dunia ni tak ada gapo. Tak apalah hak tu cerita lain. Dia nak cerita ni hak dia popok dia duk kecek ni. Dia nak ayatnya suami dia ni orang setara kita. Kaya lah orang senang. Orang senang. Semua tak buat kerja sendiri, orang lain belakang buat kerja. Ada belakang orang bahagian tu, bahagian menapi, bahagian mengirik, bahagian ni ada. Dia jadi pengaruh. Dia ayat ni mana si bini tu. Dia jadi pengaruh lah kira-kira. Fa'indahu aqul fala uqabbah. Gapo aku kata pun tak ada, tak molek. Tak ada, tak molek. Semua tak apa belakang. Molek belakang. Setara tu je. Wa arqudu fa atasabbah. Aku tidur, bangun pagi. Tak bangun kecuali pagi. Tidak kata tengah malam sibuk anak nak susu pula bangun buat susu pula. Saling laping. Kalau kita learn ni, orang zaman dulu tak nak laping-laping. Saling pampers. Hak zaman learn ni kau mudah lagi. Tapi kena bangun juga nak saling tu. Ni dok orang lain, semua cara orang lain. Bukan tak ada anak ada pun orang lain cara. Kalau kita kata sekolah ni saling pampers, kau saling laping, kau gapo, kau pergi basuh berok, basuh kecil, orang lain ada orang gaji belakang. Dia nya tidur sampai pagi. Tengok, relax kan? Lagu tu. Semua nak belakang ni. Orang-orang perempuan boleh umumnya kebanyakannya nak lagu ni. Nak. Wa ashrabu fa ataqannah. Kalau minum tu minum sampai puas sungguh. Sampai selesai minum. Nak royak mewahnya. Tak ada halangan, tak ada bantahan, tak ada gapo. Ummu Abi Zar'in. Tu Abu Zar'in. Dia nak ayat suami dia tu lah tadi lah. Dia nak ayat
Ummu Abi Zar'in, mak dia pula. Sebab seseorang tu dia nak bahagia dalam rumah tangga ni, dia tidak seorang tu saja dengan bini dia saja. Tok tua lagu mana? Tok tua. Tok tua perempuan, tok tua lelaki lagu mana? Adik beradik lagu mana? Kalau dia ada anak dia tu lagu mana? Kalau tidak, seksa juga, susah juga. Dia kata, mak Abu Zar'in ukumuha radah wa baituha fasah. Ukumuha radah wa baituha fasah. Apa dia? Maksudnya bekah-bekah makanan dia tu besar. Wa baituha fasah, dan rumahnya luas, lega. Jadi bekah-bekah makanan dia besar, maksudnya tidak main pinggan kecil-kecil. Maka tu siapa puas lah. Pinggan besar, kot-kot ni semua besar belakang. Nak rambai mewah lah, mewah. Jadi kalau lagu ni, kalau suami dia bagi kemewahan kepada aku pun, dia tak deki gapo, dia sendiri pun mewah. Kalau nak merunguk ni, mak nak merunguk, kalau asyik anak sana, kaya ni tak cara ke dia, duk layan bini saja. Tidak. Mak dia pun memang tak ada gapo-gapo, tak ada. Kata duk deki ke dia ke apa, tak ada. Jadi bekah-bekah makanan dia tu besar, nak royaknya mewah. Jadi bila begitu, dia tak ada gapo-gapo lah, tak ada deki, tak ada gapo. Rumahnya luas. Itu. Anak Abu Zar'in pula, anak lelaki, anak dia. Jadi dia nikah ni, suami dia Abu Zar'in itu ada anak dah, ada anak dengan orang lain lah, kira-kiranya. Di dalam masyarakat Arab ni dia biasa benda lagu. Pelik-pelik musim-musim tu banyak lah. Ni anak ni anak ni, kita pun begitu juga, terutamanya orang Kelantan ni. Orang Kelantan ni banyak benda cabai. Ni anak dengan tok lelaki dulu. Ni anak dengan tok lelaki kemudian. Ni anak bini dengan tok lelaki dulu. Banyak. Dia banyak cabai-cabai gitu. Orang Arab lebih lagi. Lebih lagi. Mudah dia. Mudah. Jadi cerah nikah ni mudah. Kalau nak kira di kalangan orang kita ni, paling dekat dari segi tu mudah orang Kelantan. Mudah nak nikah, mudah nak cerah. Dia nak cerita anak Abu Zar'in pula, bukan anak dengan dia, anak dengan orang lain lah. Besar dah lah orang ni, anak dia. Kamu tahu lagu mana anak Abu Zar'in ni? Madja'uhu kamasalli syatbah. Tempat tidur dia tu serupa dengan pelepah tamak yang dibuang daun dia tu, kemudian diperhaluskan buat macam lidi. Itu syatbah. Seperti tempat letak lidi tadi tu lah. Itu tempat tidur dia. Jadi mudah basah. Dia nak ayaknya kuruh. Anak dia ni kuruh. Jadi bila kuruh mudah basah lah. Kalau gemuk, biasanya orang gemuk ni beri makan, susah lah kita nak kau tu nak kau ni tak, dia mudah basah. Kuruh je. Jadi tempat tidur dia tu, kita kata tidur atas kayu sebab sekeping pada dah dia. Tidak kata nak kena katil besar. Pasal kuruh saja. Dan bila kuruh, mana banyak perkara lah, senang. Tu dia nak cerita. Dia boleh kenyang dengan satu kaki sebelah depan tu dia panggil zirak. Zirak ni tangan, kalau kita tangan zirak. Di belakang ni dia panggil kaki. Jadi kaki bahagian depan kambing, hak tu pun pada dah boleh kenyang dah dia. Boleh hak tu, tokoh hak tu pada dah dia. Dia panggil kan kerak pada dah. Sebab orang dia makan kuat, orang Arab ni. Makan kuat. Jadi kalau sebanyak tu kita kata sikit dah tu. Satu kaki tu sikit dah. Kita satu kaki tu banyak dah tu. Dia satu kaki tu pada dah, kata dia kenyang dah dia. Sebab ada setengah-setengah orang tu lebih lagi pada tu. Makan nasi setimbun, tak kenyang lagi dia. Makan roti pun banyak, makan roti.
Nak orang mana? Pasal apa? Pasal dia orang budak basah, tidak pakai banyak, tidak cerewet. Jadi dia nak cerita tentang anak Abu Zar'in. Jadi orang ni kadang-kadang jadi susah sebab anak dia, terutamanya perempuan yang menikah dengan orang yang sudah ada anak bina, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Anak tu kadang-kadang jadi susahnya, bukan tidak mak dia. Dia kata nak ambil harta ayah dia lah, macam-macam. Terutama hak perempuan. Kalau anak perempuan, dia boleh jadi itu benar tu dengan mak diri, mak baru ni. Pasal tidak mak dia, macam-macam lah perasaan dia. Cerewet, semua tak kena. Kan susah tu kalau lagu tu. Dia nak royak dia, tak ada masalah tu, semua tak ada. Dia ni tak ada masalah tu. Ummu Zar'in ni tak ada masalah tu. Bintu Abi Zar'in, anak perempuan Abi Zar'in pula. Jadi dia tidak ada anak lelaki saja, anak perempuan pun ada juga. Lelaki dia ni, suami ni, anak perempuan dengan hak dululah. Anak perempuan dengan hak dulu. Mu tahu lagu mana anak perempuan Abi Zar'in ini? Ta'at 100% ke ayah dan mak dia. Semata-mata ta'at dia ni kepada ayah dan ibunya. Wa mil'u kisaiha, tubuhnya memenuhi pakaiannya. Memenuhi pakaian, maknanya orang sedang buat tubuh berisilah. Dia kalau kurus dia tak nyoh, kurus tak comel bagi dia. Kalau pakai tu ketak, jadi penuh isi dalam tu nampak, tu comel lah. Jadi dia nak ceritanya dia selain daripada juru perangai tu, juru tubuh dia pun comel, molek, penuh pakaiannya. Memenuhi kisahnya, pakaiannya. Wa ghaizu jaratiha, dan menimbulkan kemarahan jarahnya. Jarah tak sama makna dia jiran perempuan, tapi di sini bukan dengan makna jiran. Selalu juga dalam bahasa Arab digunakan jarah ni dengan makna madu. Maknanya apa dia kita kata, yang sama-sama berkongsi suami lah dengan dia, gitu, madu tu. Jadi dia menimbulkan kemarahan madunya. Jadi madu dia ni jadi cemburu, jadi degil sebab dia comel. Jadi di kalangan orang Arab ni biasalah, madu ni biasa. Bermadu ni, orang lelaki ni kau ramah ni tidak boleh. Bahkan hak jadinya perebutan pula di situ, perebutan pula. Kalau hak paling dapat memikat hati suami, hak tu lah lebih kira-kiranya. Sebab apa? Sebab dia comel, juru menarik hati suami dia. Ni ingat ni, hak ni semua ni bukan ayat hak Islam, hak Nabi ajar. Sahabat kau dah diceritakan sampai dulu ni, ceritakan sampai dulu ayat orang perempuan hak biasa. Sebagai orang perempuan yang biasa lagu mana. Itu je. Mungkin kita dapat pengajaran sedikit sebanyak. Mungkin setengah-setengah tu kita tak boleh buat sebagai contoh. Ni cerita orang sampai dulu. Walau bagaimanapun perempuan tetap perempuan. Boleh dikatakan sifat-sifat ni tetap ada sampai bila-bila. Jariyatu Abi Zar'in, hamba perempuan. Jariyah tu maksudnya hamba perempuan Abi Zar'in. Kamu tahu hamba perempuan ni Abu Zar'in lagu mana? Yang ni suami dia lah. Suami dia ni dia ada hamba juga, hamba perempuan. Pada masa tu cerita ni, kalau kata hamba tu suami dia boleh juga apa ni duduk sekali dengan dia sebab hamba saya dia. Pada masa tu sistem hamba duduk berjalan lagi. Ataupun oleh kerana orang ni kaya sangat kan, dia ada hamba ramah. Hak dia buat tidur sekali pun ada. Hak tidak saja dia nego orang. Nego orang. Dia boleh jual, boleh buat kerja untuk dia, boleh pitih, dia sumber pendapatan. Ada hamba saya ni. Dia kata hamba Abu Zar'in ni nak royak, semua molek belaka dengan dia ni. Hak duduk sekeliling kelalai dia tu orang molek belaka. Jadi tak ada lah menyebabkan kita jadi sakit hati, sedih, susah hati kau apa, tak ada. Itu dia nak royak. La tabuthu hadithana tabthitha, wa la tunaqqithu miratana tanqitha, wa la tamla'u baytana ta'shisha.
Dia kata tak ada nak saya bakok cerita-cerita dalam rumah kita, tak ada. Tidak jenis tu. Jenis julah, baguslah. Ada juga orang gaji kita, orang gaji ataupun kita panggil pembantu rumah. Sekarang ni tempat kita ni kata pembantu rumah masuk dalam rumah, ada hak curi lah, macam-macam hak curi tu. Ni cerita pembantu lah ni. Ada yang pergi royak habis segala rahsia kita keluar. Ada yang bawa orang popok ada juga mari rumah kita, macam-macam. Jadi ini contoh orang gaji ataupun pembantu rumah yang tidak baik lah. Dia nak royak ni baik. Tak ada royak kosong-kosong cerita apa-apa dalam rumah, senyap. Mana bagus lah kalau orang dapat pembantu rumah lagu tu. Bagus lah, betul lah, buntung. Tapi Jariah ni dia bukan pembantu rumah semata-mata. Zaman itu hamba saya. Sekarang ni hok jadi pembantu rumah, jadi bukan hamba. Dia ambil upah, kita kata makan gaji, buat kerja, tolong orang tu di rumah orang tu. Dia bukan hamba. Tak boleh kita nak buat sebuah hamba. Jadi dia tak ada saya bakok cerita-cerita kita dalam rumah, tak ada. Lepas tu tak ada pula pergi duduk buri rata kat orang. Tak. Makanan-makanan hok dalam rumah. Buat kelik kau. Kadang-kadang ni kalau hok tak kena kaya kan. Lebih banyak dia buat kelik pada hok dia tinggal rumah kita. Buat kelik habis jamu ada beranak dia. Kita tak tahu gapo tuan rumah ni. Dia tahu dia kenyang. Kat dia ni buat senang ni sepinggan pun tak boleh kita. Macam-macam nyakit Tuhan bui. Lepas tu dia tak cara dah. Ada kalau lagi dalam puyuk tak ada kau. Tak cara dah. Dia kira hidan depan dia. Dia kenyang dah habis. Hak dia buat banyak, dia tak royak. Tahu-tahu habis dah berah. Tahu-tahu habis dah gon ni. Bui piti. Susah kalau boleh hak lagu tu. Jadi nak royak dia ni dak. Tak ada aklik kose, bui korang kose, dak, tak ada jenis tu. Sekat mana royak ke dia lagu tu. Makan sini saja kau. Kalau orang suruh aklik, baru aklik. Juru lah dia royak juru. Wala tamla'u baitana ta'shisha. Tidak pula dia memenuhi rumah kita ni dengan sapah sarap. Tak ada. Cuci lemung dah ke dia. Basuh. Bukan setakat basuh pinggan lah. Nyelak. Cermin lah, lak meja, lak senah mana bakar. Boleh ke dia. Dia nak royak hak juru ni. Hak kerja dalam rumah tu lelaki dia, Abu Zar'in. Ni cerita Ummu Zar'in. Jadi semua molek lah, cerah, sinar, mewah. Semua orang sekeliling kelalan dia tu molek-molek berlaku. Qalat, kata Ummu Zar'in. Ummu Zar'in bercerita lagi. Dia nampak panjang ceritanya. Dalam nampak dia yang menguasai cerita ni. Lebih menarik. Lebih menarik cerita dia nak banding dengan hak lain-lain. Sebab tu tajuk hadis ni pun tajuk hadis Ummu Zar'in. Hadis Ummu Zar'in. Dia kata satu kali tu Abu Zar'in keluar rumah. Wal awtabu tumkhad. Pada ketika itu bekah-bekah ni sedang dibuat mentega. Bekah-bekah susu ni sedang dibuat mentega. Maksudnya pagilah, orang buat pagi. Terbit pagi hari lagi satu kali tu dia kata. Ni ayat pelik lah berlaku. Ketika orang, sebab kita kata kalau kita ni awal pagi orang buat apa dia? Ketika tu lah orang dah buat got. Orang dah buat susu. Kalau kita kata dia buat sarapan kau, ketika buat sarapan kau, kita kata sekala-sekalanya buat sarapan. Ketika kita duduk masak buat sarapan tu, tahu-tahu dia tubik. Gitulah. Dan ayat ni pun dia pun jumpa dengan seorang perempuan. Ada dua orang anak dah. Serupa anak rimah kata dia. Serupa anak rimah akak. Yal'abani min tahti khasriha birumanatain. Duduk main daripada bawah pinggangnya tu dua butir, dua biji buah delima kata dia. Jadi ulama-ulama dia bahas, Imam Nawawi pun bahas juga. Imam Nawawi pun bahas juga apa maksudnya. Dia kata ni tubuhnya molek. Perempuan tu. Apa yang jadi dia ni, Abu Zar'in jadi tertarik sampai nikah dengan dia ni.
tubuh dia, body dia tu molek, kata dia. Mestilah ni gambaran dalam ni syarah hadis mana-mana pun dia sebut gitulah. Punggung dia besar, bahagian dada ni tubuh dia ni besar, pinggang dia ramping. Kalau begitu kan dia mesti ada blue bag kat bawah tu. Kalau dia tidur terletak gitu, mestilah tidak rata. Kalau orang begitu keadaannya tidak rata. Jadi si anak tu boleh main kok bawah pinggang mak dia tu. Hak tu pekong. Kau tu hak saya lagi pekong kat bawah tu. Hak ni pegang ni. Begitu dia kata. Tapi setengah-setengah ulama kata tak menasabah tu lagu tu dia kata. Berapa dia main buat limanya. Kok bawah pinggang tu kalau kita ramping pun kecil pun jadi sampai blue bag bawah tu. Berapa je main buah delimanya. Dia kata tak, bukan gitu maksudnya. Anak dia duduk bawah ni, duduk main kayak budak-budak kan, bukah naik atas mak dia kan. Nak rayaknya anak-anak dia ni kecil-kecil lagi, duduk main 2 biji buah delima tu, itu maksudnya buah dada dia. Duduk main tu duduk jamah buah dada mak dia tu. Ni pegang ni. Begitu. Ada juga yang kata tak apalah, kok mana-mana pun dijumpa lah perempuan yang masih lagi anak dia tu kecil-kecil, duduk tidur betul lah aja. Sebabnya dia kata tak kalau duduk orang perempuan mana-mana masa pun tak ada. Orang pergi, orang tak kenal, tiba-tiba dia relax duduk tidur gitu, anak dia duduk main pekong buah delima kat bawah pinggang dia. Mana lah ada lagu tu, tak pernah sabah tu. Tapi kalau orang perempuan ni biasalah, anak kecil, anak dia jerit, lepas tu dia pun beri susu anak dia. Itu biasa. Beri susu, beri mel kata anak dia. Ni pun lagu tu lah. Dia bila jumpa dengan hak perempuan tu, cerah saya, kata dia. Kata Ummu Zar'in ni, dia duduk cerita ni, bila jumpa dengan hak tu, cerah, nikah dengan hak tu. Dengan hak ada 2 orang anak saya lah, hak dikatakan main buah delima 2 butir tu. Sebab tu kita kata orang zaman Arab ni daripada dulu lagi dia memang mudah nikah cerai ni. Mudah nikah cerai. Dari nikah lepas tu saya pun nikah lain pula. Saya pun nikah lain dengan satu orang yang kaya. Fadakahtu ba'dahu rajulan sariyah rakiba syariyah wa akhadha khattiyah wa araha alayya na'man thariyah. Tu dia, tu sajuk dia tu. Saya pun lepas pada dia cerai tu, nikah dengan orang lain pula. Nikah dengan orang kaya lebih pada dia tu. Kira-kira naik kuda yang hebat lah. Kuda yang tak tahu penat, tak tahu letih. Kuda jenis molek. Jadi sampai gitu dia ambil kira benar lah kuda jenis ni. Sebelah ni lah kereta sikit-sikit baki, cekak nanti pun kuda jalan metak lembek dah. Boy mulut dah. Tak sih aku tu dia nak kuda nak pergi sejauh mana boleh pergi, kita tak segi. Sebelah ni kereta lah, kereta hak sedap, tak serah pergi Kuala Lumpur tu dah. Bawa derah tak serah. Kan gitu. Ni pula dia royak naik kuda syariah, kuda yang tak tahu penat, kuda yang hebat. Wa akhadha khattiyah, nak pergi mana-mana tu ambil lembing dulu. Ambil lembing. Hebat, jantai sungguh. Nampak dia royaknya tu lelaki dia ni. Jantai sungguh, hebat. Ambil lembing wisalah. Kalau pergi kat nak buru nak gapo kepung pekong lembing kena binatang kan hebat. Wa araha alayya na'man thariyah, dia cuah ke saya, cuah lah kita kata, segala macam jenis binatang ternak yang apa ni mewah-mewah dia bui, yang hebat-hebat, yang mahal-mahal tu bui cuah ke saya. Wa a'tani min kulli ra'ihatin zawjah, binatang-binatang ternakan yang biasanya balik di waktu petang tu dia bui dengan cukup sepasang kepada saya. Ataupun zaujah ni tidak semesti makna sepasang, cukuplah, dengan cukup lengkap. Dia bui kepada saya. Ada belakang lah, kuda ada, unta ada, hima ada, kambing ada, semua ada. Ada belakang. Cukup. Dia pun kata, kuli umma zar'i, makanlah.
Nak makan sebanyak mana, setara mana, ke mana, makan. Wa miri ahlak, jamulah wak kelik kata anak-beranak. Wak kelik kata. Tidak kata makan seorang je. Ada juga orang suami ni dia murah dengan bini dia, anak-beranak dia tak cari ikut dia. Dia tak ingat ni dak. Jadi ke bini dia bagi mewah, lepas tu suruh bini wak kelik lah, kata wak kelik. Kata kalau ingat anak-beranak gapo nak buat makanan hak sedap-sedap nak kelik, wak kelik tak apa. Mudah bahasanya. Suami dia. Falau jama'tu kulla shay'in a'tani ma balagha asghara adiyati abi zar'i. Kalau saya kumpul semua hak dia bui itu kepada saya, tidak akan sampai kepada bekas Abu Zar'in hak paling kecil pun. Anak Abu Zar'in itu bagi dia lebih lagi. Kalau hak dia bui ni banyaklah, kita kata sepinggan Abu Zar'in ya baru. Mana Abu Zar'in itu dalam kedengan dia je, seorang yang sangat istimewa lah, lebih lah. Kalau hak dia bui ni banyak dah ni. Kalau dia bui ni, hak dia bui ni, kalau semua sekali ni, tak akan sampai kepada asghara adiyati Abi Zar'in. Bekas Abu Zar'in hak paling kecil pun tak boleh. Satu makna gitu. Satu lagi makna, iaitu tidak akan sampai kepada asghara adiyati Abi Zar'in. Mana hak tadi lebih molek mana tadi. Ni kita kata semua hak dia bui ni tak akan sampai kepada asghara adiyati Abi Zar'in. Mana Abu Zar'in bui tu tak ada bilangan. Tak ada bilangan. Hak ni lebih lagi. Di satu pihak, satu lagi makna. Satu maknanya hak tadi, mana hak ni lebih daripada Abu Zar'in. Satu lagi, Abu Zar'in tu lebih lagi daripada hak ni. Lebih-lebih hak ni pun tak akan sampai kepada bekas Abu Zar'in hak paling kecil. Mana Abu Zar'in lebih lagi. Dua makna. Boleh jadi berlaku. Boleh jadi berlaku. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepadaku, aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Nabi kata. Dia nak cerita di sini, kalau kita kata hak suami dia kemudian ni banyak lagi bui kepada dia. Kalau dia kira semua hak dia bui ni, hak Abu Zar'in bui ke dia tu pinggan kecil baru. Hak ni bui banyak pinggan lah, kalau kita kata pinggan 1/10 je kita kata Abu Zar'in bui dulu. Tapi apa ya dia ingat pada Abu Zar'in? Dalam keadaan Abu Zar'in itu kurang, nak banding dengan orang ni bui kepada dia. Ayatnya hati seorang perempuan bukan duduk semata-mata pada pemberian seorang suami, tetapi kepuasan dia dengan suami. Kod tu pergi. Walaupun suami Abu Zar'in itu kurang dari segi pemberian, itu pun banyak dah. Kalau nak banding dengan dia hak asalnya ada sedikit kambing saja tu keluarga dia tu, banyak dah. Jadi setara tu bagi dia tak apa dah. Kebahagiaan, kesukaan dia duduk dengan Abu Zar'in itu melebihi hak ni. Hak ni walaupun bui banyak lagi, tapi dia tidak suka. Kalau nak kira, kalau nak banding kat 1/10 Abu Zar'in bui kepada dia tu, hak ni 9 lebih baik 1/10 Abu Zar'in. Kadang-kadang kita kena ingat orang perempuan ni, dia bukan terletak pada pemberian dia. Kebahagiaan dia, kesukaan dia tu, kalau kurang sikit pada tu pun tak apa, dia akan lebih sayang lagi kepada suami tu. Dia tidak berkira dari segi pemberian kebendaan semata-mata, jadi lebih ni kerana tu tidak. Kita tak tahulah apa yang dia kata gitu tu. Apa yang dia puas hati sangat dengan Abu Zar'in tu, terkenal sangat. Adalah benda-benda yang istimewa Abu Zar'in itu. Selain daripada pemberian-pemberiannya mewah, tahu tu tidak mewah benar pun tak apa dah pada dia, dia lebih terkenal waktu lagi. Satu lagi maksud dianya, hak ni lebih, hak Abu Zar'in itu kurang 1/10 baru. Dia bahasa lebih benar dah Abu Zar'in bui ke dia dulu. Tapi bila boleh hak ni lebih lagi daripada Abu Zar'in. Kalau nak kira hak ni bui ni, tidak akan sampai kepada bekas Abu Zar'in hak paling kecil. Maksudnya tak ada belah mana Abu Zar'in. Tak ada belah mana hak Abu Zar'in. Jadi dia nak cerita hak ni mewah benar lah.
tapi nampaknya tidak berapa sesuai hak ni. Dari segi makna dia lebih tepat hak tadi. Mana nak kata mewah sangat, kaya sangat pun tidak, tapi Ummu Zar'in sudah berpuas hati, terkenal kepada dia. Sebab Nabi SAW kata kepada Aisyah ni, aku supaya Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in tu lebih sesuai hak tu. Jadi Abu Zar'in dengan orang hak kemudian ni lebih kaya hak kemudian. Dari segi bui lebih banyak hak kemudian. Begitulah juga Nabi, dia tidak mewah sangat, tetapi isteri-isteri dia bahagia dengan dia, suka dengan dia. Tidak kata kedekut, tidak kata tak ada mewah, ada, dapat belaka hak tu ketika mewah. Jadi kalau nak banding dengan hak lain dari segi kebendaan, tidak akan dipilih hak tu. Walaupun kurang sikit kebendaan, akan dipilih hak ni. Mana di sini Abu Zar'in itu lebih. Padahal Abu Zar'in dari segi harta bendanya kurang pada hak ni, hak kemudian ni. Hak tu lebih sesuai kita ambil. Sebab kalau kata Nabi itu mewah sangat, tak, dia tidak mewah. Sesuai dengan hak kemudian Nabi. Kenapa dia tidak kata aku kepadamu supaya hak suami Ummu Zar'in hak kemudian tu lah. Dia tak kata gitu. Dia kata serupa dengan Abu Zar'in. Hak tu lebih sesuai. Dia kata kalau saya kumpulkan semua hak dia bui kepada saya, tidak akan sampai kepada bekas Abu Zar'in hak paling kecil. Mana Abu Zar'in bui banyaklah ke dia. Tu satu maknanya. Seperti yang kita sebut tadi, banyak. Tak akan sampai hak paling kecil. Tak paling kecil pun tak sampai. Lebih lagi hak Abu Zar'in. Tak apalah. Aisyah kata, Rasulullah SAW kata, aku bagi kamu seperti Abu Zar'in kepada Ummi Zar'in. Lepas tu riwayat asal lagi, dia riwayat beza tu lah. Cuma di sini tak ada syok perawi tu. Dia kata ayat tabaqa, tak ada tadi tak ada ayat apa, tak ada ayat. Bermakna di sini ayat ni suami saya ni lemah tenaga batin ataupun mati pucuk, qalilatul masarih. Dan dia kata sifru ridaiha. Itu gambaran kepada anak perempuan Abu Zar'in. Tadi dia kata mil'u kisaiha. Di sini dia kata sifru ridaiha. Itu lafaz dia. Wa khairu nisaiha wa aqru. Tadi dia kata ghaizu jaratiha. Di dalam riwayat dia kata aqru jaratiha. Aqru jaratiha. Itu bezanya. Jadi kalau kata aqru ni menyebabkan jadi madu dia tu mandul. Bukan menimbulkan kemarahan madu dia, tak. Menyebabkan madu dia tu mandul. Apa maksud? Maksudnya suami dia ni kenal ke dia terlajak tu, siapa tak pergi kat madu dia tu lah. Nak boleh handuk lah ke mana? Dah kalau tak pergi, lupa dah pada madu dia. Itu maksud aqru. Sebab aqru makna dia mandul. Wa muraati aqir dalam Quran sebut. Jadi isteri saya ni mandul. Jadi menyebabkan madunya jadi mandul. Ni anak perempuan Abu Zar'in. Maksud dia nya, suami dia ni, saya terlajak ke dia, tertarik terlajak dengan dia ni, siapa tak pergi kat madu dia. Bila tak pergi, jadi mandul lah. Dah tidak duduk sekali. Tak beranak lah kawan tu. Gitu maksudnya. Dan la tanquthu miratana tanqitha. Di sini a'tani min kulli dhabihatin. Tadi raihatin, itu bezanya. Zauja supalah lain. Lafaz tu beza. Dhabihatin itu fa'il bermakna al-maf'ul. Maksudnya setiap binatang yang boleh disembelih, dia bagi cukup. Yang boleh disembelih, maksudnya boleh dimakan. Itu bezanya. Tak apalah. Lepas tu kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni, dia sebut apa dia, para ulama berkata ini Nabi SAW kata gitu kepada Aisyah ni, aku kepadamu seperti Abi Zar'in kepada Ummi Zar'in. Ini nak menyenangkan hatinya, nak menyenangkan hati Aisyah. Jadi dalam cerita ni Ummu Zar'in tu sangat puas hati dengan Abu Zar'in. Dia boleh nikah dengan orang lain, kemudian pun dia tidak berasa lebih bahagia berbanding dengan
duduk dengan Abu Zar'in. Sama ada kita kata Abu Zar'in itu lebih lagi daripada orang kemudian ni, dari segi kekayaannya, kemewahannya, ataupun kalau kita kata dua pendapat tadi, Abu Zar'in kurang dari segi kebendaannya, dari segi mata bendanya, kemewahannya, tetapi kebahagiaan dia berasa lebih daripada hak kemudian. Maksudnya, saya bagimu seperti Abu Zar'in. Jadi kuntu laki. Jadi apa ni, Imam Nawawi kata wa kana zaidah ataupun lid dawam. Jangan pula kata kuntu laki li abi zar'in ka apa ni, ka abi zar'in li ummi zar'in. Jadi kalau kana ni makna dulu aku kepadamu. Apanya? Dulu Allah ni lagu lain kau. Jadi kana sini tidak dengan makna dulu. Kana di sini sama ada kita kata kana zaidah ataupun kana lid dawam, menunjukkan sama-sama. Ada juga kana diguna menunjukkan sama-sama, bukan dulu, pada ketika itu. Misalnya kita kata kana ghaniyan walakinahu al-an faqir. Dulu dia kaya, jadi kana guna, la ni sesuatu. Jadi kana situ dengan makna dulu situ. Jadi setengah-setengah kana tu dia tidak makna dulu gitu, tak boleh kita kata dulu. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita tak ada kata dulu Allah SWT tu tak ada siapa-siapa serupa dengan dia. Jadi kalau lagu tu lah ni ada kah? Itu dia nak ayat kana di sini bukan guna dengan makna dulu pada masa tu. Tak. Kana ni ada kalanya untuk makna dawam ataupun kana zaidah. Jadi kalau kana dawam seperti firman Allah, wa kana Allahu ghafurar rahima, ay kana fi ma madha wa huwa baqin kadzalik. Bukan kata dulu Tuhan tu Maha Pengampun dan Penyayang, lah ni tak. Kalau lah ni boleh tidak, gitu kah? Tidak. Allah sentiasa. Itu makna dakwah. Sentiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sentiasa. Kalau dawam. Kalau kita kata kana zaidah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu. Kana memberi makna taukid, sesungguhnya. Boleh juga. Sesuai juga di situ. Lepas tu dia sebut, ulama-ulama mengatakan di dalam hadis Ummu Zar'in ni ada banyak faedahnya. Antaranya pengajaran lah, antara pengajaran, antaranya molek kita jaga hubungan yang baik dengan isteri. Dan harus kita cerita dulu, cerita sampai dulu, royak kisah sampai dulu. Kalau ada pengajaran dapat kita ambil iktibar, tidak salah. Nabi sendiri royak cerita hak sampai dulu berlaku. Apa nak buat rujukkan hak tu, setengah-setengah tu kita boleh tahu jiwa manusia, perasaan orang perempuan. Macam di sini, perasaan apa? Boleh ambil iktibar juga. Walaupun bahan tu bertukar, benda tu, kenderaan, daripada hemah, daripada unta kepada kereta tu, tapi hakikatnya kenderaan juga. Hakikatnya tak berubah. Jadi kita boleh ambil pengajaran. Dan musyabbah bisyai', tidak semesti dia tu serupa dari semua sudut. Dengan yang diserupakan, sesuatu yang diserupakan dengan sesuatu tidak semestinya dia tu 100% serupa. Misalnya kita kata belik sepaula, kita kata belik sepaula. Jadi kita bandingkan dia tu serupa ular. Jadi bila kita bandingkan seseorang ni dengan ular, apakah bermakna kita nak kata dia ni 100% serupa dengan ular? Tak. Hanya dari setengah-setengah sudut saja serupa. Sudut belik tu pun, kalau orang dia tidak belik sebab ular tu, seksa lah. Maksudnya seksa, kena belik sebab kena belik ke ular. Tak apalah. Di sini Nabi SAW kata aku kepadamu seperti. Jadi Nabi SAW membandingkan dia, menyerupakan diri dia dengan Abu Zar'in. Jadi apakah bila kita kata serupa tu, mana serupa 100%? Jadi Abu Zar'in tu Nabi kah? Rasul kah? Tak. Pak Abu Zar'in cerah, Nabi cerah kah dengan Aisyah? Tak. Jadi banyak perkara tidak serupa. Cuma dalam setengah-setengah sudut serupa, boleh dah kita buat banding. Tidak kata nak banding, nak kata serupa dengan ni, dari semua sudut serupa. Dan kalau kita kata serupa bulan macam ni, apa bulan ada kaki kah? Muka saja kita kata. Banyak lagi benda-benda lain tu tak kira, tak, hanya dalam beberapa sifat saja maksudnya bila kita banding tu.
Bukan makna mesti serupa dalam semua sudut. Bahkan kalau serupa dalam semua sudut, ada kalanya tak molek. Macam di sini, molek kok. Siapa cerah, siapa bini terkenal-kenal gitu, tak boleh. Dan Nabi buat lagu ni kan? Tak. Cumanya hak mewah, gapo memang suka. Nabi ada anak, tapi anak dia tu ada ke menyusahkan Aisyah? Nabi ada orang tua orang ni, tapi ada ke menyusah? Tak ada. Lepas tu Nabi ada ke sakok nak makan, kau nak minum ke ketika dia ada, ketika dia sedang? Tak ada. Dia tak ada halal kan nak makan. Lepas tu kalau nak balik ke apa? Adakah Nabi halal? Larang? Nak balik kepada keluarga makanan kau apa? Tak ada. Jadi dari segitu serupa. Lepas tu baik sampai bini ni terkenal kepada suami saya gitu. Serupa Abu Zar dari segitu. Lepas kalau orang perempuan lain hak lagu ni sifat dia tak sih. Ni dalam keadaan kita kata tidak Islam ni, tidak Islam pun orang ni kalau baik lagu ni. Tak sih. Semua orang perempuan tu kalau lagu ni. Cuma hak tak sihnya tadilah cerah tu. Tu dia tak sih. Kalau sudah senang cerah tu tak sih. Dia nak pengajaran di sini, orang lelaki ni kena beringat. Lelaki ni kena beringat kalau kira hak asal lah. Tak ambil kira kalau belajar Quran, belajar hadis, ingat Tuhan, itu dia jadi lagu lain pula. Kalau kira hak asal, bila dia mewah, bila dia senang, boleh jadi dia jumpa dengan orang lain, dia akan kena dengan orang lain. Tu sekarang lah kena beringat. Bila dia senang. Kalau susah ni boleh jadi tidak gitu, boleh jadi susah sikit. Tapi kalau hak senang boleh jadi gitu. Ini ditakuti oleh orang perempuan. Dan kalau dia begitu, kita tak tahu bila-bila masa dia akan jumpa, tertarik dengan seseorang. Bila dia tertarik, dia akan nikah. Kalau kita tak boleh sabar dengan dia, tak boleh dimadu, susah. Mungkin sampai cerah. Itu antara pengajarannya. Ini dalam keadaan orang biasa. Biasa-biasa orang beramal ni memang lagu ni. Memang lagu ni. Tetapi kalau perempuan saat ni, kebetulan lah kita kata dia boleh suami yang baik juga, tapi dia masih terkenal lagi kepada suami dia. Okay? Satu bentuk seksaan jugalah. Tidak bahagia juga dalam hati dia tu. Duk teringat kepada suami yang lama. Duk teringat kepada suami yang lama. Jadi semua ni orang perempuan tak safe ni kalau lagu ni. Dia nak kalau boleh tak berterusan lah. Adapun Nabi SAW dengan Aisyah ni berterusan sampai mati. Dia tak ada cerah pun. Tak ada cerah. Kalau dia nikah dengan orang lain tu lain, tidak sabit. Ni kira orang biasa. Hanya dari setengah sudut. Kalau nak ambil kira cerita ni, dalam banyak-banyak tu hak paling serupa Abu Zar'in lah kira-kiranya. Jadi aku ni begitu. Dan Aisyah pun tak kata apa. Dia tak kata apa. Begitulah. Jangan pula kita kata dan Nabi kata gini bermakna dia cerah Aisyah. Aisyah ni kena cerah. Sebab apa? Bukan Nabi tasbihkan diri dia tu dengan Abu Zar'in, serupakan diri dia tu dengan Abu Zar'in. Dah Abu Zar'in cerah, bermakna Nabi cerah juga Aisyah. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Banyak perkara lagi lah tak bolehnya. Sebab dalam ni Abu Zar'in tu dia ada mak dia. Masa dia ni kau mak dia senang gitu, kata dia mewah, bekas makan dah besar-besar, rumah luar. Pak Nabi mana ada mak dia ni? Pada masa dia nikah dengan Aisyah. Sebab tu kata tak boleh. Tasbih ni dia, hukum tasbih ni tidak semesti serupa 100%. Setengah-setengah sudut je. Jadi kita tak boleh buat kesimpulan daripada cerita ni Nabi cerah dengan Aisyah. Tak boleh, tak betul sama sekali kalau lagu tu. Cuma dari setengah-setengah sudut. Jadi dalam sudut-sudut tadi memang Aisyah sesoalannya aku dia tak kata gapo lah. Bermakna dia puas hati lah, kira-kira je, sukalah. Jadi hak perempuan paling suka dalam keadaan tidak ada agama, dalam keadaan tidak ada panduan gapo lagu mana. Contohnya ni lah. Kalau ada agama lagi, ada dengan baik lagi, dengan gapo lagi, habis. Orang perempuan habis. Gapo dia lagi dia nak. Orang lelaki pun gitu juga. Orang lelaki pun gitu juga. Cuma mungkin setengah-setengah perkara tu bezalah gambarannya. Di sini Aisyah cerita tentang hadis Ummu Zar'in yang meriwayatkan hadis ni Aisyah, dan Imam Muslim letak di bawah kelebihan Aisyah. Duduk mana kelebihan Aisyah? Dari segi dalam hak ramai-ramai tu perempuan hak serupa dengan Aisyah, Ummu Zar'in.
Ummu Zarah ini dia susah hidup? Tidak susah, mewah, senang. Nabi SAW ada kata marah ke apa? Tak ada. Hak sikit-sikit tu tak kira, tak masuk bilangan lah tu. Serupa dengan Ummu Zarah ni, kata apa-apa pun kata dia. Dia tak marah. Maknanya sukalah dalam keadaan perempuan yang paling gembira, paling bahagia. Bapa tapi bahagia dengan dia sebab dia pun ada kelebihan. Tu dan ayat waktu yang masuk kelebihan ni di sini. Lepas tu habislah di sini. Kita masuk pula kepada kelebihan Fatimah. Sekat itulah ni malam ni. Kelebihan Aisyah bidah, masuk pula kepada kelebihan Fatimah. Wallahu a'lam.